Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin membentangkan pembentangan akhir untuk latihan industri pada sesi Mac 2022. Dan nama saya adalah Muhammad Ashraf bin Syaridan. Nombor pendaftaran adalah 23JLS19F1015. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada table of content. Kita ada 5 part, iaitu di mana saya akan menerangkan pengenalan, latar belakang organisasi, laporan teknikal, kesimpulan dan komen dan cadangan. Okey, first kali kita akan pergi kepada nombor 1, iaitu pengenalan. Okey, latihan industri adalah merupakan salah satu syarat yang diwajibkan oleh semua pelajar politeknik di seluruh Malaysia untuk sistem pengajian serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan anugerah sijil ataupun diploma yang diiktiraf oleh KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, bagi politeknik di seluruh Malaysia, para pelajar akan menjalani latihan industri ini pada semester 6 bagi kursus diploma. Dan seterusnya adalah tempoh latihan industri oleh seseorang pelajar. Dia akan menjalani sekurang-kurangnya 15 minggu sehinggalah 20 minggu. Latihan industri ini lebih cenderung kepada bidang teknikal dan pelajar di mana dia seharusnya memanfaatkan segala ilmu yang telah dipelajari di politeknik supaya semua tugasan dan kerja yang diberikan oleh organisasi boleh dibuat dengan sempurna dan lancar. Okey, next kita pergi kepada nombor 2, iaitu latar belakang organisasi, di mana saya melakukan latihan industri di syarikat SRF Fast Management Sdn Bhd. Okey, syarikat SRF Fast Management Sdn Bhd telah ditubuhkan oleh 3 orang pengarah, iaitu Encik Muhammad Noor Syawal, Encik Farid dan Encik Rizwan. Dan SRF Fast Management Sdn Bhd telah ditubuhkan pada mulanya ialah 13 Disember 2016. Dan pejabat SRF Fast Management Sdn Bhd telah didirikan di Bandar Bukit Tinggi 2, di mana ia adalah pejabat pertama SRF Fast Management Sdn Bhd. Selain itu, syarikat SRF Fast Management Sdn Bhd juga menyediakan servis perkhidmatan perkapalan dan logistik. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 3, iaitu laporan teknikal. Ia adalah merupakan kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang saya lakukan di syarikat SRF Fast Management. Kita pergi kepada A, iaitu membuat pelepasan custom K1. Okey, first step dia adalah pelanggan dia akan menyediakan dokumen bill of lading, packing list dan invoice. Kebiasaannya dokumen-dokumen ni kita akan dapat melalui email ataupun WhatsApp daripada pelanggan. Yang kedua adalah menghantar email kepada Jabatan Import Ejen Perhantaran untuk mendapatkan notice of arrival, invoice local charges dan sampel LOA. Okey, untuk dapatkan email Jabatan Import, kebiasaannya saya akan call Jabatan Import Ejen Perhantaran untuk dapatkan email mereka, dan selepas tu baru saya akan request dokumen-dokumen seperti notice of arrival, invoice local charges dan sampel LOA. Step yang ketiga adalah sampel LOA yang telah diterima perlu dihantar kepada pelanggan untuk pelanggan meletakkan kepala surat ataupun kita panggil sebagai letterhead, cop dan tanda tangan. Okey, once kita dah dapat LOA daripada ejen perhantaran tersebut, kita kena send sampel LOA ni kepada pelanggan untuk mereka isikan letterhead, cop dan tanda tangan mereka. Step yang keempat adalah invoice local charge yang telah diterima perlu membuat pembayaran kepada ejen perhantaran. So once kita dah dapat invoice local charge daripada Jabatan Import Ejen Perhantaran, kita kena buat payment local charges kepada ejen perhantaran tersebut untuk dapatkan release EDO. Okey, step yang kelima adalah pelatih akan membuat pengisytiharan di sistem LDAC, di mana kita akan buat pengisytiharan iaitu dengan mengisi butiran-butiran di dalam sistem LDAC, di mana kita boleh rujuk butiran-butiran tu kita boleh isi dan dirujuk melalui supporting dokumen ataupun dokumen sokongan seperti bill of lading, packing list, invoice dan notice of arrival. Step yang keenam adalah sistem LDAC akan menjana borang K1 dan K1 check. Seterusnya kita tengok kepada contoh-contoh dokumen daripada pelanggan. Okey, kalau kita tengok daripada slide, kita nampak ada 3 contoh dokumen, iaitu bill of lading, commercial invoice dan packing list. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh dokumen daripada ejen perhantaran, iaitu notice of arrival, sampel LOA atau LOI dan invoice local charges. Okey, yang seterusnya adalah contoh-contoh dokumen yang dijana melalui LDAC system, iaitu borang K1 dan K1 chip. Okey,
Next, kita pergi kepada B, iaitu menghantar dokumen-dokumen sokongan ke pejabat custom. Okey, kalau kita sambung balik flow daripada membuat pelepasan custom K1. Okey, borang K1 dan K1 chip perlu dilampirkan sekali dengan dokumen-dokumen sokongan yang lain. Okey, dokumen-dokumen sokongan yang lain tu macam dokumen-dokumen yang saya cakapkan tadi lah, iaitu macam bill of lading, packing list, commercial invoice dan NOA. Dokumen-dokumen yang kita telah kumpulkan tu perlu dibawa ke pejabat custom untuk mendapat pelepasan barang untuk custom K1. Dan seterusnya kita pergi tengok kepada step ketiga, iaitu dokumen K1 perlu dihantar kepada pegawai custom untuk pegawai custom ni membuat semakan sama ada barang tersebut boleh dibawa masuk ke dalam Malaysia ataupun tidak. Okey, once kita dah dapat pelepasan barang daripada pegawai custom, maka pembayaran cukai perlu dibuat. Okey, pembayaran cukai barang tersebut kita boleh buat melalui kaunter pembayaran cukai, iaitu sama ada dekat Northport ataupun Southport. Tak silap saya, Southport pun dia ada tempat kaunter pembayaran cukai. Okey, next kita pergi kepada menjana e-gate pass melalui laman sesawang e-terminal. So lepas kita dah bayar cukai barang, baru kita boleh generate e-gate pass. Kalau selagi kita tak bayar cukai barang ataupun tak dapat pelepasan barang, maka e-gate pass tu kita tak boleh generate melalui e-terminal. Okey, next kita pergi kepada C, iaitu membuat pelepasan custom K2. Berikut adalah cara-cara untuk membuat pelepasan custom K2. Okey, step yang pertama adalah pelanggan dia akan sediakan booking confirmation, packing list dan commercial invoice. Kebiasaannya pelanggan dia akan sediakan 3 dokumen tersebut kepada kita untuk membuat pelepasan custom K2. Okey, second step adalah di mana membuat penghantaran VGM ataupun kita kenali sebagai Verified Gross Mass melalui laman sesawang e-terminal, di mana kita kena submit VGM sebelum membuat pengisytiharaan. Okey, step yang ketiga adalah di mana membuat pengisytiharan atau pengikraran melalui sistem LDAC. Okey, yang ni kebiasaannya kita akan isi butiran-butiran kosong yang dekat dalam sistem LDAC tersebut untuk kita buat pengisytiharan atau pengikraran untuk pelepasan custom K2. Okey, step yang keempat adalah menjana draft borang K2 dan memberi draft kepada pelanggan untuk mendapatkan pengesahan. Okey, so untuk dapatkan draft borang K2 ni kita kena membuat pengisytiharan dulu, baru kita boleh generate draft borang K2, dan draft tersebut kita kena bagi dekat pelanggan untuk dapatkan pengesahan daripada mereka. Okey, step yang kelima adalah selepas kita dapat pengesahan ataupun confirmation daripada pelanggan, maka borang K2 dan K2 chip boleh dijana melalui LDAC sistem. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah contoh-contoh dokumen yang dijana melalui LDAC sistem, iaitu K2 form ataupun borang K2 dan K2 chip. Okey, next kita pergi kepada D, iaitu membuat pelepasan custom K3. Okey, di mana berikut adalah cara-cara untuk membuat pelepasan custom K3. Dia sama je macam K2 tapi yang ni K3. Okey, first kali step dia adalah pelanggan dia akan menyediakan booking confirmation, packing list dan commercial invoice untuk membuat pelepasan custom K3. Kebiasaannya pelanggan dia akan sediakan 3 dokumen tersebut untuk membuat pelepasan custom K3. Next step adalah membuat penghantaran VGM ataupun Verified Gross Mass. Okey, so second step ni kita kena buat submit VGM melalui e-terminal punya website. Okey, step yang ketiga adalah membuat pengikraran atau pengisytiharan K3 melalui LDAC sistem. Okey, di mana kita kena isi butiran-butiran kosong tersebut di dalam sistem LDAC atas nama K3. Step yang keempat adalah menjana draft K3 untuk mendapat pengesahan daripada pelanggan. Okey, once kita dah isi butiran-butiran tersebut, so draft K3 ni kita boleh generate, dan lepas kita generate draft K3 ni, kita kena send ataupun hantar draft K3 ni kepada pelanggan untuk mendapatkan pengesahan daripada pelanggan. Barulah kita boleh dapatkan borang K3 dan K3 chip melalui sistem LDAC tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh-contoh dokumen yang dijana melalui LDAC sistem, iaitu borang K3 dan K3 chip. Okey, kat sini korang akan ada confiscate. Apa itu K1, K2 dan K3? K1 ni adalah import daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. K2 adalah ekspor dari Malaysia
ke luar negara, contohnya macam Abu Dhabi ke, Shenzhen China ke dan sebagainya. Okey, ketiga adalah ekspor di dalam Malaysia, sebagai contoh Sabah dan Sarawak. Okey, next, selain daripada saya membuat pelepasan custom, saya juga ada membuat sebut harga. Okey, sebut harga ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil quotation lah. Okey, berikut adalah cara-cara saya menyediakan sebut harga. Okey, first step adalah saya akan meminta sebut harga melalui ejen penghantaran untuk mendapatkan harga yang murah. Kebiasaannya saya akan meminta ejen penghantaran untuk dapatkan harga untuk saya memberi harga tersebut kepada pelanggan. Tapi sebelum saya membuat harga kepada pelanggan, saya akan membuat markup harga sebanyak 20% ataupun 30% daripada harga yang ejen penghantaran bagi dekat kita tadi. Okey, so markup harga tujuan adalah untuk kita dapatkan keuntungan syarikat. Okey, next kita pergi kepada F, iaitu mengisi butiran request of transport. Request of transport adalah untuk mendapatkan servis pengangkutan lori kontena untuk menarik kontena keluar daripada pelabuhan barat ataupun pelabuhan utara ke tempat penerima ataupun konsaini. Okey, servis ini kebiasaannya digunakan untuk import ataupun pelepasan custom K1. Servis ini juga digunakan jika pelanggan meminta syarikat untuk uruskan kontena keluar daripada pelabuhan. Kebiasaannya lah syarikat kena uruskan kontena keluar daripada pelabuhan, dan ada setengah certain customer ataupun pelanggan dia orang boleh arrange sendiri ataupun uruskan sendiri. Okey, seterusnya adalah mengisi butiran request of transport. Okey, so untuk dapatkan servis pengangkutan lori kontena ni, kita kena isi butiran request of transport, barulah kita boleh dapatkan servis tersebut. Dan menghantar borang request of transport melalui WhatsApp ataupun email. Okey, seterusnya adalah G, iaitu membuat tugasan kerja luar pejabat. Okey, kebiasaannya saya akan membuat kerja luar pejabat ni dekat bawah lah ataupun bawah pejabat. Apa yang saya buat selalunya adalah saya akan mengangkat barang pelanggan keluar masuk dari gudang, dan yang kedua adalah mengira ataupun rekod kuantiti barang yang berada di gudang. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 4, iaitu kesimpulan. Tujuan utama latihan industri ini adalah untuk memberi pelajar kepada pendedahan dalam situasi alam pekerjaan yang sebenar. Di sini, pelajar akan dapat merasa bertanggungjawab, berdikari, amanah dan berdisiplin dalam melakukan kerja-kerja yang dilakukan. Latihan industri ini juga merupakan peluang kepada pelajar untuk mendapatkan ilmu dan mempelajari dalam bidang akademik ataupun secara teknikal yang meliputi keseluruhan tugasan sebagai seorang pekerja, serta ia melahirkan pelajar yang lebih berkualiti. Seterusnya di sini, saya dapat mempelajari pelbagai ilmu dan tugasan diberikan oleh syarikat SRF Fast Management Sdn Bhd, iaitu antaranya adalah mempelajari cara-cara berkomunikasi dengan pelanggan dan ejen penghantaran. Kedua adalah saya dapat merasai pengalaman bekerja sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar yang lebih mencabar. Okey, di sini saya boleh katakan tamatnya latihan industri ini, saya akan menggunakan ilmu-ilmu yang telah diajari oleh pekerja di masa akan datang. Dengan adanya ilmu-ilmu ini, saya boleh bekalkan atau gunakan ilmu-ilmu ini di alam pekerjaan yang sebenar. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 5, iaitu komen dan cadangan. A adalah cadangan kepada pihak syarikat, meningkatkan lagi kemudahan fasiliti di pejabat. Antara kemudahan fasiliti yang perlu ditingkatkan adalah dari segi penggunaan komputer ataupun PC. Hal ini kerana komputer yang disediakan tidak boleh digunakan dengan sepenuhnya atau dengan baik. B, cadangan kepada pihak politeknik. Pertama adalah meningkatkan atau memanjangkan sedikit tempoh latihan industri. Hal ini kerana sesetengah pelajar yang menjalani latihan industri ini ingin mendapatkan ilmu yang banyak di alam pekerjaan. Sebagai contoh, untuk pelepasan custom ia perlu dipelajari lebih banyak ilmu logistik seperti pelepasan custom, buat sebuah harga, membuat pengisytiharan, menghantar dokumen ke pejabat custom dan lain-lain, di mana ia akan mengambil masa agak sedikit lama untuk menghadam ilmu-ilmu tersebut. Kedua adalah melakukan pemantauan latihan industri secara bersemuka. Hal ini kerana segelintir pelajar mungkin akan mengambil peluang ini tidak hadir ke tempat kerja serta tidak melakukan jurnal refleksi sekiranya tiada pemantauan secara bersemuka dari pihak politeknik. Ketiga adalah memberi masa yang lebih sedikit untuk pelajar membuat laporan akhir. Di sini, pelajar dapat menghasilkan laporan yang baik dan berkualiti jika bekerjasama dengan pensyarah-pensyarah dapat dilakukan. Sekian, terima kasih.